Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabi Amjad bin Zamri. Nombor metrik saya 10DTP20F 1030 dari kelas DTP2A. Saya student dari Politeknik Seberang Perai. Kami mendapat tugasan untuk membentangkan tokoh dan sumbangan Al-Khwarizmi, dan dalam pembentangan ini kami akan menghuraikan pencapaian sains dan teknologi ilmuwan Islam dalam bidang astronomi dan matematik. Okey, saya akan menghuraikan biodata Al-Khwarizmi. Yang pertama sekali, nama sebenar Al-Khwarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, dan beliau turut dikenali sebagai Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di barat, Al-Khwarizmi dikenali sebagai Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Kharizmi, Al-Goritmi dan Al-Gorism. Al-Khwarizmi dilahirkan di Bukhara dan beliau wafat di antara tahun 220 dan 230 Masihi. Terdapat setengah sumber mengatakan bahawa Al-Khwarizmi hidup pada sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masihi. Al-Khwarizmi mencapai zaman kegemilangan pada tahun 780 sehingga 800 Masihi. Seterusnya saya akan menghuraikan berkenaan dari segi pendidikan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas meliputi bidang logik, falsafah, geometri, kimia, muzik, kejuruteraan dan sejarah Islam. Di Eropah, Al-Khwarizmi terkenal sebagai guru algebra dan mencipta pengurusan tangents dalam pendidikan ilmu trigonometri dan astronomi. Beliau juga suka bekerja di dalam bala cerap untuk mendalami ilmu matematik dan astronomi, serta pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India kepada dunia Islam. Itu saja daripada saya. Seterusnya Alif akan sambung untuk tentang dalam pencapaian Al-Khwarizmi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Akmal bin Jamaluddin. Saya dari kelas DTP 2A, nombor metrik 10DTP20F 1007. Saya dari Poli Seberang Perai, Pulau Pinang. Saya akan membentangkan berkenaan ketokohan Al-Khwarizmi. Ketokohan Al-Khwarizmi dapat dilihat daripada dua bidang, iaitu matematik dan astronomi. Dalam bidang matematik, Al-Khwarizmi memperkenalkan ilmu algebra dan hisab. Pada zaman tamadun Islam, beliau menghasilkan banyak karya yang masyhur. Antaranya ialah Maftih Al-Ulum. Selain itu, beliau turut menyumbang dalam sistem nombor yang telah digunakan pada zaman awal tamadun Islam. Di dalam setiap karya yang dihasilkan beliau, banyak kaedah yang telah diperkenalkannya. Antaranya ialah cos, sin dan tan dalam trigonometri, penyelesaian masalah, penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama, mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Beliau turut memperkenalkan masalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor. Di samping itu, Al-Khwarizmi terkenal pada zaman tamadun Islam dahulu kerana penglibatannya dalam bidang astronomi. Astronomi ialah ilmu falak, iaitu pengetahuan mengenai bintang yang melibatkan kajian dan tentang kedudukan, pergerakan dan tafsiran berkaitan dengan bintang. Seawal kurun ketiga, Al-Khwarizmi telah menghasilkan dua buah kitab yang salah satu daripadanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memberi pengaruh besar kepada Muslim dan orang Sepanyol Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad kerana kemunduran pengetahuan matematik
yang lebih kepada penggunaan geometri dan aritmetik sahaja. Al-Khawarizmi dianggap oleh orang Islam sebagai sarjana matematik yang masyhur dan turut diperakui oleh sarjana barat. G. Shelton menyatakan bahawa pencapaian tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang timur, terutamanya Al-Khawarizmi. Selain itu, Whitman mengatakan bahawa Al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan merupakan seorang yang bijaksana. Secara tidak langsung membuktikan Al-Khawarizmi telah menyumbangkan sumbangan yang besar dalam bidang matematik dan astronomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Iman dari Khairul Zali. Nama metrik saya 10 DTP 20F1010. Saya dari Politeknik Semarang dan dari kelas DTP 2A. Saya akan membentangkan tentang sumbangan pencapaian sains dan teknologi ilmuwan Islam Al-Khawarizmi dalam bidang astronomi dan matematik. Yang pertama, dalam bidang astronomi, beliau merupakan seorang ahli falak diraja. Merupakan seorang ahli falak diraja yang sangat berjasa dalam bidang falak, iaitu astronomi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Yang kedua ialah beliau merupakan seorang tokoh pertama yang menyediakan takwim Islam. Tokoh pertama yang menyediakan takwim Islam yang bertajuk Zij al-Sindin, yang berdasarkan astronomi India yang terdapat jadual kedudukan matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Yang ketiga ialah beliau juga menghasilkan peta dunia. Beliau juga telah menghasilkan peta dunia pertama yang diterokai pada masa itu. Selain itu, beliau juga telah menghitung isi padu dan ukur lilit bumi, serta mencipta alat penentu kedudukan bintang, sukatan masa dan jam matahari. Sumbangan yang keempat ialah beliau telah menulis kurang-kurang 2 zij buku dan makalah. Beliau juga telah menulis kurang-kurang 2 zij buku dan makalah berkaitan dengan astronomi ketika bertugas di perpustakaan istana. Makalah pertama beliau ialah mengenai alat yang dapat menunjukkan waktu dengan bayangan matahari, iaitu jam matahari. Alat ini diperbuat daripada batu marmar yang digunakan untuk mengenal pasti waktu solat. Yang kedua ialah mengenai sejenis alat ukuran astronomi yang dipanggil sebagai astrolabe. Bidang astronomi juga berkaitan dengan pengiraan. Oleh itu, ilmu aljabar yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi ialah sangat berguna. Seterusnya, sumbangan dalam bidang matematik. Yang pertama ialah beliau telah memperkenalkan sistem nombor. Al-Khawarizmi telah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini, iaitu 0 sehingga 9. Angka-angka tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili nilai-nilai tertentu. Beliau merupakan individu pertama yang memperkenalkan angka sifar, iaitu kosong dan perpuluhan dalam matematik. Yang kedua ialah beliau telah mempelopori ilmu algebra. Al-Khawarizmi dikenali sebagai bapa aljabar, iaitu algebra itu. Berikutan sumbangan beliau dalam jurusan aritmetik, iaitu aljabar, satu bidang matematik yang dipanggil persamaan. Contoh, karya teragungnya Al-Jabar wal Muqabalah juga telah diterjemah ke dalam bahasa Latin pada kurun ke-12 dan menjadi rujukan di Universiti Eropah. Yang ketiga ialah penyelesaian masalah harta pusaka. Al-Khawarizmi dapat menyelesaikan masalah praktikal yang dihadapi oleh umat Islam
khususnya pengiraan. Contohnya, pembahagian harta, iaitu pembahagian harta pusaka dan perniagaan. Okey. Penggunaan konsep pemboleh ubah juga membantu dalam pembahagian zakat yang dapat dikeluarkan dengan mudah. Okey, kesannya, ilmu yang diperkenalkan telah dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit dan kompleks. Okey, sumbangan yang terakhir ialah geometri dan trigonometri. Okey. Al-Khawarizmi juga memberi sumbangan dalam bidang geometri dan trigonometri. Hal ini kerana kedua-dua bidang tersebut merupakan pecahan kepada bidang matematik yang melibatkan pengiraan. Okey, kedua-dua cabang ilmu matematik ini juga disentuh dalam karyanya, iaitu Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah. Contohnya, ilmu geometri berkaitan dengan ciri dan hubungan antara titik, garis sudut, permukaan dan pepejal dalam ruang. Okey, manakala trigonometri berkaitan dengan pengiraan segitiga, sukatan sisi dan sudutnya. Okey, kesannya, ilmu yang dikenalkan oleh beliau dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nazrul Najman bin Muhammad Nazri dari kelas DTP 2A. Nombor metrik saya 10 DTP 20F1036. Saya akan melakukan penutup bagi pembentangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Saya Muhammad Nazrul Najman bin Muhammad Nazri akan membuat penutup bagi pembentangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang cendekiawan yang pintar, tersohor pada zaman dulu. Beliau berada di Baghdad dan menghasilkan 883 buah buku. Beliau menguasai ilmu dalam pelbagai bidang dan beliau melakukan penyelidikan semua di Baghdad. Ilmu yang dikuasai adalah ilmu matematik, ilmu astronomi, geografi dan banyak lagi. Penerokaan beliau dalam bidang matematik telah membuahkan hasil apabila beliau berjaya menemui penyelesaian sistematik pertama bagi persamaan linear dan kuadratik. Pencapaian beliau sangatlah berharga sehingga zaman sekarang dalam pelbagai bidang asas yang diusahakan oleh Al-Khawarizmi dalam bidang matematik digunakan dalam pelbagai bidang, sebagai contoh sains kejuruteraan dan sebagainya. Kesimpulannya, pada pandangan saya, ilmu yang diasaskan oleh orang Islam kini dikuasai oleh negara-negara barat, menyebabkan kita sebagai orang Islam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Kemajuan orang Islam akan tergantung. Jadi, oleh itu kita sebagai orang Islam seharusnya menguasai kembali dengan cara mengaplikasikan ilmu dan menghasilkan karya baru yang dapat mencatat nama dalam sejarah akan datang, dengan harapan pada masa hadapan Malaysia akan melahirkan ramai ilmuwan yang tersohor dalam pelbagai bidang.